Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Fifi Sufiana Kamarudin untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Setelah berkhidmat selama 40 tahun, Pengarah Bahagian Keuangan MSN, Encik Zulkifli Alias menamatkan perkhidmatannya secara rasmi pada 9 Januari 2022. Beliau yang sebelum ini berkhidmat di Kementerian Keuangan Malaysia dipinjamkan ke MSN pada 2017. Turut hadir pada majlis perpisahan tersebut, Ketua Pengarah Datuk Ahmad Syafawi Ismail, pengurusan tertinggi dan kaki tangan MSN. Menjelang 3 tamasya sukan besar tahun ini, Bahagian Atlet MSN telah mengadakan bengkel pelan perancangan latihan melibatkan 19 jenis sukan di Dewan Bankuet Kasar 4. Bengkel ini dihadiri wakil dari Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan, Jurulatih dan Institut Sukan Negara. Dalam pada itu, Majlis Sukan Negara tidak ketinggalan menghantar 20 sukarelawan untuk bergabung tenaga bersama Kementerian Belia dan Sukan meluaskan khidmat pembersihan pasca banjir ke negeri Pahang dan Johor. Skuad sukarelawan Majlis Sukan Negara melaksanakan kerja-kerja pembersihan di rumah bersejarah Datuk Bahaman yang kini dijadikan sekolah pengajian tahfiz serta rumah-rumah di sekitar Kampung Santap, Janda Baik Pahang pada 7 hingga 10 Januari. Kumpulan sukarelawan ini bergerak ke destinasi berikutnya iaitu negeri Johor untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan di Kampung Sungai Berani, di Pagoh dan di Lenga Muar Johor. Sementara itu, pemenang pingat emas lompat jauh di 20 Sukan Paralimpik Tokyo, Abdul Latif Romli menerima anugerah Nona Men's Paralympic Award pada Majlis Anugerah Nona Superhero 2021. Anugerah disampaikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar. Ketua Jurulatih Skuad Projek FAM MSN, Hassan Sazali Waras, mahu menjadikan saingan Liga Premier 2022 sebagai medan terbaik buat anak-anak buahnya meraih aksi kompetitif. Aksi kompetitif ini penting memandangkan beliau turut dipertanggungjawabkan memilih pemain terbaik mewakili negara ke Piala AFF bawah 20 tahun yang dijadual berlangsung pada September depan. Hassan Sazali Waras yang tidak asing lagi dengan pengurusan skuad remaja negara berkata, saingan Liga Premier tetap mencabar buat pasukannya yang rata-rata berumur 18 hingga 20 tahun. Jelas beliau, tugas sebagai pengendali skuad projek FAM MSN adalah satu cabaran buat dirinya untuk memantapkan prestasi pemain bagi menghadapi kejohanan antarabangsa. Di sini adalah satu anjakan kepada pemain-pemain yang telah terpilih itu untuk mereka terus mempertingkatkan performance daripada semasa ke semasa untuk mereka bersaing dalam peringkat antarabangsa nanti, terutamanya dalam peringkat AFC Under-20 pula. Dalam pada itu, 13 muka baru melengkapkan skuad projek FAM MSN selepas tamat sesi pemilihan yang diadakan baru-baru ini. Mereka akan menyertai 13 pemain sedia ada bagi menggalas cabaran dalam saingan Liga Premier musim ini. Pemain-pemain yang saya pilih pada season ni, di setiap posisinya saya meletakkan ada pairing tertentu supaya saya dapat menilai mereka daripada semasa ke semasa. Walaupun kita di peringkat awal, tapi dalam masa yang sama kita terus memantau perkembangan ataupun performance daripada semasa ke semasa. Aksi Liga Premier 2022 bakal membuka tirai Mac depan dengan 10 pasukan akan bertanding. Untuk rekod, skuad projek FAM MSN menamatkan saingan Liga Premier 2021 di kedudukan ke-11. Kebajikan atlet negara terus menjadi keutamaan biarpun penstrukturan semula allowance atlet dilaksanakan. Di samping menikmati kemudahan dan pakej latihan yang lengkap, atlet negara turut ditawarkan perkhidmatan yang dapat membantu meneruskan kerjaya mereka di masa hadapan. Berikutnya, mari kita saksikan sorotan temu bual bersama Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Kontrak atlet yang sepatutnya habis pada 31 bulan Disember setiap tahun tidak diperbaharui. MSN mengambil langkah tidak memperbaharui kontrak ini berdasarkan kepada beberapa kriteria.
Mana-mana atlet yang tidak lagi disambung kontrak mereka pada hujung tahun yang lepas masih lagi boleh menjalani latihan secara peribadi, dan sekiranya prestasi mereka meningkat, mereka masih berpeluang untuk diserapkan ke dalam skuad kebangsaan dan menerima imbuhan yang sama seperti mana atlet yang telah berada dalam program kita. Ini sewajarnya memberikan atlet kita itu cabaran dan kesungguhan untuk berusaha lebih baik. Kita menghadapi masalah yang berkaitan dengan pandemik, dan ia ditambah lagi dengan kejadian banjir baru-baru ini yang mana kita melihat ramai lagi rakyat yang terkesan. Jadi pemotongan ini bukanlah pemotongan dalam arti kata kita potong. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada program penjimatan kerajaan yang bukan sahaja berlaku di Majlis Sukan Negara dan KBS, tetapi berlaku di semua kementerian. Bukan bermaksud kita stop the allowance. Maksudnya allowance itu dijajarkan semula berdasarkan kepada prestasi. Kita ada Malaysian Athletes Career and Education, MACE, untuk membolehkan atlet ini meneruskan kerjaya mereka, meneruskan pembelajaran mereka, dan juga melihat peluang-peluang pekerjaan dan juga keusahawanan yang boleh ditawarkan melalui MACE. Jangan jadikan pandemik ini ataupun kekurangan peruntukan ini sebagai halangan untuk kita terus maju ke hadapan untuk menghadapi Sukan SEA di Vietnam ini, seterusnya Sukan Commonwealth di Birmingham dan juga Sukan Asia di Hangzhou. Saya rasa dengan semangat demi Malaysia, saya amat yakin bahawa kita akan dapat menghasilkan satu keajaiban dan keputusan yang amat memerasakan, insya-Allah. Ikuti temu bual penuh bersama Encik Suhardi Alias, Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara di segmen khas yang akan datang. Follow your passion and success will follow you. Itu ungkapan yang dipegang atlet wushu negara, Tan Cheong Min, sememangnya telah berjaya membuktikan bahawa dengan keazaman dan disiplin yang tinggi, membawa kejayaan yang gemilang buat dirinya dan negara. Tan Cheong Min, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam arena sukan wushu negara. Juara dunia wushu 2019 ini merupakan pelajar pintar yang baru sahaja menamatkan pengajian ijazah dalam bidang teknologi maklumat. Figura kecil molek asal Melaka ini antara atlet negara yang ditawarkan kontrak baharu dalam program MSN dan menjalani latihan sepenuh masa di Bukit Jalil. Atlet yang berada di bawah program MSN dipayungi dengan allowance latihan, perkhidmatan pemakanan, kemudahan penginapan, peralatan sukan, tempat latihan sehinggalah penyertaan kejohanan dalam dan luar negara yang diuruskan sepenuhnya oleh MSN di samping sokongan sains sukan dari ISN. Saya rasa sangat bertuah sebab MSN dah sediakan banyak untuk kita macam fasiliti dan penginapan, makanan, dengan juga macam ISN mereka pun tolong kita macam kalau nak jumpa doktor kami pun boleh pergi, dan dengan gym equipment kami pun boleh masuk untuk guna. So MSN sudah sediakan yang sebanyak untuk kita. Sebagai atlet Malaysia sangat baiklah. Menurut Cheong Min lagi, tanggungjawabnya sebagai atlet sepenuh masa adalah memberikan fokus 100% kepada latihan dan mengekalkan momentum bagi menghadapi Tamasya Sukan Asia Hangzhou pada September nanti. Sempena tahun baru 2022, beliau berazam untuk memperbaiki pencapaiannya yang dibuat di Sukan Asia Jakarta 2018 yang lalu. Saya tak nak ada regret lagi dalam game yang akan datang. Saya nak fokus dalam training. Saya pun tak fikir tentang ganjaran yang lain ataupun apa, sebab saya tahu kalau saya fokus training, saya just training, dan kalau you dapat result, apa-apa benefit dia akan datang sendiri. Tahun 2022, 3 permata sukan negara mengucapkan selamat tinggal kepada peminat sukan tanah air. Atlet terjun Leong Man Yi dan Cheong Jun Hong serta atlet para olahraga Siti Nur Yasah Muhammad Arifin mengakhiri perjalanan mereka sebagai atlet negara dengan timbunan nota kegemilangan. Leong Man Yi menyertai 5 tamasya Olimpik bermula di Olimpik Sydney 2000 dan yang terakhir di Tokyo 2020. Beliau meraih 1 pingat perak dan 2 gangsa di kejohanan dunia FINA, 1 pingat perak, 2 gangsa di Sukan Commonwealth, memenangi 2 perak serta 5 gangsa di Sukan Asia, manakala 17 emas, 5 perak dan 5 gangsa di Sukan SEA.
Cheong Jun Hong pula mencatat sejarah selaku juara dunia terjun 2017 dengan pencapaian 1 pingat perak Sukan Olimpik Rio, 1 emas di Sukan Commonwealth, 1 perak dan 2 gangsa di Sukan Asia serta 7 pingat emas di Sukan SEA. Manakala Siti Nur Iasah cemerlang dengan pencapaian 1 gangsa di kejohanan olahraga para dunia, 1 perak di Inas World Games, 2 pingat emas di Sukan Para Asia dan 9 emas di Sukan Para ASEAN. Tinta perpisahan hanya tercoret di lembaran. Budi dan jasa kekal tersemat di sanubari keluarga Malaysia. Jauh perjalanan, luas pengalaman, berlabuh di hujung senja. Terima kasih atas segalanya, Leong Man Yi, Cheong Jun Hong dan Siti Nur Iasah. Agis Kota minggu ni dengan saya Tan Chong Min Ushu. Bekas pelajar di sekolah sukan Bukit Jalil. Dia seorang murid yang pintar lah, tak macam kawan itu. Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.